Okey, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi insya-Allah ya, kita akan tengok ya, yang pertama kita tengok ayat 79 ya, surah Al-Kahfi. Kalau tuan-tuan ada Quran di depan tu ya, ambil Quran tu, buka ayat 79 surah Al-Kahfi. Kita biasa baca ni ya. Kita ambil sebagai contoh ayat pada hari ini insya-Allah. Jadi ambil Quran, masing-masing ambil Quran. Kita buka surah Al-Kahfi surah 18 ayat 79 ya. Jumpa ya. Kalau tak ni Ustaz share dah ni dekat apa ni? Dekat kita punya skrin ni ya. Bismillah ya. Kita tengok. Jadi ini nak tunjuk ya, nak tunjuk satu bukti ya, mengatakan bahawasanya Quran ni kita tak boleh terjemah secara literal ya. Tapi memanglah permulaan kita belajar Quran memang kita tengok literal lah. Tapi lama kelamaan kita akan tahu ya, terjemahan secara literal tu tidak cukup ya. Jadi dalam bahasa Arab ya, ada satu tajuk dia panggil hazaf. Ya, hazaf al-kalimah. Kalimah di sini maknanya perkataan ya, word ya. Jadi hazaf al-kalimah ni maknanya perkataan yang Allah sengaja hazaf ya, Allah sengaja omit ya di dalam sesuatu ayat ya, tetapi understood maknanya. Jadi ini dapat kita tengok menerusi ayat 79 surah Al-Kahfi. Kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahar. Ya, Ustaz berhenti kat situ dulu ya. Jadi terjemahan pun ada ya. Ini cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika mereka bermusafir. Maka Nabi Khidir telah membocorkan ya, dia melubangi perahu yang mereka naik tu ya, ataupun sampan yang mereka naik. Di sini disebut as-safinah ya. Jadi perkataan yang tuan-tuan kena ingat di sini as-safinatu ya. Bila kita tengok as-safinatu, Ustaz highlight ni, as-safinatu dia adalah noun sebab ada alif lam di awal ya. Bila ada alif lam di awal, as-safinatu tak marbutah di belakang, tak boleh tanwin lah ya. Sebab untuk kita menjadikan sesuatu perkataan itu noun ya, ataupun isim, sama ada kita letak alif lam di awal ataupun tanwin di akhir. Kita tak boleh letak dua-dua ya, either or je. Jadi oleh kerana ada alif lam di depan, maka tak marbutah di belakang tu kita tak boleh letak ya, sebagai tanwin, tak boleh lah ya. Kita hanya boleh letak dia dhammah saja ya. Jadi ammas safinatu ya, as-safinatu. Jadi as-safinatu maknanya ialah perahu di sini ya. Boleh kapal pun boleh. Kapal, perahu, sampan boleh je ya. Jadi dimulai di sini dengan apa ni, apa kita panggil ya, partikel ya. Amma, ada pun ya. Amma, ada pun ya, bukan amma tetapi amma, ada syaddah ya. Amma. Kalau kita sambung ammas safinatu. Ya, jadi amma ni adalah partikel. Tapi kalau kita nak tengok ayat tu, kita akan mula daripada as-safinatu lah. Maknanya ayat ini ayat yang mula dengan ya, dengan noun. Bila dia mula dengan noun, maka dia adalah bentuk ayat namaan kita panggil, ataupun nominal sentence. Bila dia nominal sentence, maknanya as-safinatu di awal, bila di awal dan dia dhammah. Dia jadi apa tu Kak Masyitah? Noun dekat awal ayat dia jadi apa? Apa fungsi dia? Awal ayat. Subjek. Dia jadi subjek ya, tak ada lain lah tuan-tuan. Kalau dia duduk di awal ayat, subjek. Kalau dia datang selepas verb, dia jadi dua ataupun pelaku dia. Ya, dua je ya kalau dia dhammah. Tapi kalau dia fathah, mungkin dia objek ya, mungkin dia preposition of time ke, preposition of place dan sebagainya ya. Jadi kalau amma kita buang, as-safinatu nampak jelas dia adalah subjek ya. Ammas safinatu, ada pun as-safinatu, ada pun perahu itu ya. Pasal apa letak itu
Ya, itu ni untuk menunjukkan ada alif lam depan tu. Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil the lah, ya. Adapun ya the ship, ya, ataupun the boat, ya, ada the. Bahasa Melayu dia tak ada the tu. Jadi kita letak itu, ya, terjemahan dia, adapun perahu itu. Fakanat, ya, fa kita tahu partikel maka, ya, kanat daripada kana, asalnya kana, kaf alif nun kan. Di sini diletak kanat, ya, ada tak tak sakinah di belakang tu, kerana as-safinatu tu bentuknya feminin. As-safinatu tu feminin kan, macam mana kita tahu dia feminin? Ada tak marbutah di belakang. Tak marbutah tak mesti feminin, tapi dia salah satu tanda feminin. As-safinatu, kapal itu. As-safinatu tu haza ke hazihi? Hazihi. Pasal dia muannas, ya, dia adalah feminin. Bila feminin kita tak boleh kata amma-safinatu fakana, tak boleh. Ya, amma-safinatu fakanats. Fakanats di belakang, ya. Ada yang tak faham? Silakan kalau nak tanya, fakanats bukan fakana, ya. Kalau ada soalan tanya, ya, tuan-tuan. Kalau Ustaz bagi peluang tuan-tuan tanya. Jangan nanti sampai habis ayat nanti baru tuan-tuan nak tanya, ya. Dah terlepas. Jadi bila kita sampai satu-satu perhentian, tuan-tuan nak tanya dulu. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Ustaz, Ya. apa amma tu tak menjejaskan subjek tu, Ustaz? Tak menjejaskan. Betul. Dia tak menjejaskan. Ya. Jadi tidak menjejaskan, ya. Dan amma biasanya berada di awal ayat ataupun di permulaan cerita. Ya. Amma-safinatu permulaan ayat. Ya, adapun, ya, ini cara orang Arab bercakap. Orang Melayu tak cakap macam tu. Orang Melayu tak cakap macam tu. Lepas tu selalu kita sebut amma ba'du, ya, adapun selepas itu. Ini gaya bahasa Arab yang kita tak ada persamaan dalam bahasa Melayu. Tapi kita terjemahkanlah. Amma adapun as-safinatu, kapal itu ataupun bot itu, bot yang dinaiki oleh Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada seorang lagi Nabi dekat situ. Nabi Khidir, Nabi Musa, ada seorang lagi. Nabi siapa kat situ? Ada 3 dalam cerita Suratul Kahfi. Seorang lagi siapa, tuan-tuan? Haji Asy'ari. Siapa seorang lagi? Teman kepada Nabi Musa. Siapa dia? Suratul Kahfi. Ya? Kita Nabi Harun. Nabi Harun tinggal di Mesir. Ya, ni yang ikut Nabi Musa. Siapa ni? Yang pergi cari Yang cari Nabi Khidir. Seorang lagi. Siapa dia? Anak murid Nabi Musa. Tuan-tuan siapa? Tuan-tuan bila belajar bahasa Arab, tuan-tuan jangan lupa tafsir. Bila belajar bahasa Arab jangan lupa hadis, jangan lupa fiqh, ya, sebab semua subjek ni dia interrelated. Siapa seorang lagi? Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir ditemani oleh anak murid dia. Siapakah anak murid itu? Nabi siapa dia? Nabi Harun, ya, bukan. Memang Nabi Harun pun hidup zaman Nabi Musa. Nabi Syuaib, bukan, ya. Nabi Syuaib duduk di Jordan, ya, di Madian. Nabi siapa seorang lagi, tuan-tuan? Siapa? Bagilah clue, Ustaz. Ya. Bagilah clue. Clue macam mana clue? Nak clue yang macam mana? Clue yang macam mana? First letter ke? Macam mana? First letter of the name. Oh, first letter, ya. First letter dia Y. First Yusha. letter Y. Kabin juga Nabi Yusha bin Nun. Yusha. Tuan-tuan tiap minggu baca surah Al-Kahfi. Ya. Tuan-tuan, kita jangan sekadar baca. Ustaz dah bagi tahu dah, ya. Baca dengan makna. Ya, sayang, ya. Tuan-tuan tahu tak apa tujuan baca surah Al-Kahfi? Tujuan surah Al-Kahfi dibaca apa? Antara fadilat baca surah Al-Kahfi ni dapat apa? Apa Kak Zainab? Dapat cahaya. Allah bagi cahaya daripada. Betul, ya. Itu cahaya tu kelebihan lah. Tapi di dunia ni ada cabaran, ya. Kita dapat selamat daripada cabaran tu. Cabaran apa tu? Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal tu, tuan-tuan, kita dapat lindungi diri kita dari fitnah Dajjal dengan memahami surah Al-Kahfi, bukan dengan baca je. Kalau tuan-tuan setakat baca, tuan-tuan tak selamat. Ya, tuan-tuan dapat pahala, tuan-tuan dapat cahaya, betul. Tapi tuan-tuan tak dapat keselamatan daripada fitnah Dajjal. Sebab fitnah Dajjal mesti dipahami. Fitnah tu macam mana datang? Hanya dengan memahami surah tu, ya. Sebab tu Ustaz ambil contoh hari ni daripada surah Al-Kahfi, ya. Jadi Nabi Yusha bin Nun, masa tu Nabi Yusha belum jadi nabi, dia bakal jadi nabi.
Ya, sebab Nabi Musa masih ada, Nabi Harun masih ada. Jadi Nabi Yusha belum jadi Nabi. Nanti selepas Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, baru Allah lantik Nabi Yusha, ataupun dalam English kita panggil apa Yusha ni? English. Dalam Bible. Ya, English Bible. Kita panggil apa Yusha ni? In English. Isaac. Apa dia? Isaac. Isaac, Ishak. Oh, Isaac. Tak tahu Ustaz. Cuba. Tak Yukabid Yukabid nama mak Nabi Musa. Perempuan. Try lagi tuan-tuan. Ustaz boleh bagi jawapan, tapi nanti tuan-tuan manja sangat. Joshua. Ya, Joshua, betul. Terima kasih. Joshua. Ya, Joshua. Jadi jangan lupalah Joshua. Ya, jadi Joshua tu adalah English version untuk Yusha bin Nun. Ya, jangan lupa. Tuan-tuan salinlah, tuan-tuan. Ya. Jadi ada pun kapal itu yang dinaiki oleh mereka berdua, dan orang lain lah, ada lagi orang lain, adalah dia punya owner of the kapal tu adalah, tapi Nabi Yusha dia tak ikut. Nabi Yusha dia tinggal di tempat mereka bertemu tu, memang tak ada peranan Yusha selepas daripada pertemuan tu, tak ada lagi. Wataknya seolah-olah dimatikan di situ. Dia tak mati, tapi dimatikan watak tu. Dia difokus pada Nabi Musa dengan Nabi Khidir semata-mata, Jadi fakanat, kapal tu limasakin, dimiliki, dipunyai oleh orang-orang miskin. Masakin tu singular ke plural tu? Masakin. Macam mana kita tahu, kalau nak macam mana tahu dia plural? Ya, Nun. Ada ya nun di akhir. Kena tambah sikit lagi. Ya nun di akhir. Kalau ya nun di awal bukanlah, ya nun di akhir, di tengah bukan. Di akhir, masakin, macam kita kata muslimin, mukminin, dia plural form. Dia asalnya plural untuk masculine. Tetapi dalam Quran, kita kaedah tafsir, kita faham, kalau Quran sebut lelaki, dia merangkumi perempuan juga. Tapi kalau disebut perempuan, memang perempuan saja. Itu memang kaedah Quran, hadis, dan bahasa Arab secara umumnya. Jadi kapal tu siapa punya? Kapal tu ialah milik orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Jadi adalah perbincangan, kata mereka orang miskin ni dia tak ada duit. Jadi mereka tak dapat beli kapal untuk individu. Jadi mereka kongsi-kongsi. Maknanya mereka ni ada persatuan. Mereka ada macam co-op lah, koperasi. Mereka kumpul-kumpul duit, dan akhirnya mereka beli satu kapal. Kapal tu dinaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi apa kapal tadi, apa fungsi dia? Fungsi dia untuk apa? Kita baca lagi. Ya'maluna. Ya'maluna tu noun ke verb? Ya'maluna. Kak Mariatun, ya'maluna. Noun ke verb? Verb. Verb dalam bentuk apa tu? Dalam bentuk present, past tense. Present. Dalam bentuk present. Macam mana tahu dia present? Ada ya. Ada ya. Memanglah ada ya. Masakin pun ada ya. Ya di Tambahlah. depan. Ya di hadapan, di awal. Di awal. Ya malu. Asalnya ya ain min lam. Tetapi di sini ada waw nun dekat belakang. Tadi ya nun, di belakang, ni waw nun di belakang. Ya nun dan waw nun boleh makna noun, tapi di sini bukan noun. Pasal dimulai dengan verb ya. Jadi ya maluna maknanya dia present tense betul, tapi untuk plural. Kerana bermula dengan huruf ya, hamzah, nun, ya, ta kan, 4 kan. Sama ada dimulai dengan hamzah, dengan nun, dengan ya, dengan ta. Kita dah sebut banyak kali dah. Berakhir dengan waw nun. Waw nun di belakang menunjukkan plural. Maksudnya kalau kita terjemahkan, adapun kapal itu dimiliki oleh orang-orang miskin yang ya'maluna, mereka beramal. Beramal di sini makna bekerja. Mereka bekerja, Di mana mereka bekerja? Fil bahri, di laut. Maknanya mereka ni apa ni? Apa profession mereka? Nelayan. Mereka nelayan. Nampak tak tuan-tuan? Macam mana Quran ajar kita, menerangkan, Jadi very interesting tuan-tuan. Tapi kita kena pergi satu-satu. Tuan-tuan jangan kelang kabut nak khatam Quran. Khatam dah banyak kali dah, Kita khatam makna pula. Limasakin, untuk orang-orang miskin. Pasal apa? Safinah kan satu, singular. Pasal mereka tak ada duit. Jadi mereka sama-sama bekerjasama kumpul duit,
beli satu kapal tapi kongsi. Mana kapal ni bukan kecil lah. Ya, kapal ni agak besar. Ya, mereka sama-sama bekerja. Ya, dan mereka bekerja di laut. Bekerja di laut maknanya menggunakan kapal tadi untuk mencari khazanah laut. Jadi mungkin mereka ni nelayan satu. Selain daripada nelayan, mereka boleh jadi apa lagi dengan kapal tadi? Selain daripada tu, jadi apa lagi Kak Majita? Other than jadi fisherman, jadi apa lagi? Kelasi. Apa dia? Kelasi. Okey, ya, lain-lain lagi pada tu selain daripada gunakan kapal tu untuk apa, bawa orang kan, untuk pengangkutan boleh juga. Ada lagi lain pada tu. Apa lagi mereka boleh guna kapal tu untuk apa? Kalau laut ni ia berkait dengan apa lagi? Untuk ambil ikan, Ustaz. Okey, ambil ikan, betul, nelayan ya, sebagai apa ni, bot untuk bawa penumpang, betul. Lain pada tu apa lagi mungkin mereka buat? Macam sea merchant. Yalah, berniaga, betul lah tu, bawa barang, bawa apa, betul. Anon, Lain-lain Ustaz. pada tu. Apa lagi dekat laut ni apa boleh dapat? Cari mutiara. Cari mutiara Penyelam. kan. Ya, mereka nelayan ya, mereka boleh berenang. Ya, tadi tak ada masalah lah. Mana kalau dibocorkan kapal tu pun mereka selamat sebab mereka adalah apa ya, sebab ramai orang yang memancing tapi dia tak pandai berenang. Tapi mereka ni orang yang walaupun dilubangi kapal mereka, ya, nanti kapal tu tenggelam, mereka selamat, tak ada masalah. Ya, maknanya mereka ni adalah ya, mereka yang hidup dengan laut, tak ada masalah. Ya, walaupun kapal tu, sebab nanti kapal tu akan dilubangi. Ya, dan kapal tu akan tenggelam. Ya, kapal tu tenggelam. Kalau mereka ni sekadar cangkap ikan, duduk atas, ya, bukan boleh berenang sebagainya, ada mudarat lah pada dia. Ya, takkanlah Nabi Khidir sebagai Nabi, Nabi Musa sebagai Nabi akan memudaratkan umat manusia, takkan. Sebab ciri-ciri Nabi dan Rasul, mereka memberi manfaat. Mereka rahmatan lil alamin. Itu konsep besar, tuan-tuan. Ya, nampak tak, tuan-tuan? Walaupun kita belajar bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang berkait dengan tafsiran dia, dengan tadabbur dia, tuan-tuan, dengan hukum hakam fiqh dan sebagainya. Baru interesting belajar Quran. Kalau tidak, nanti Quran yang kita belajar dia dull, tuan-tuan. Ya, dia kering. Ya, tak seronok. Ya, belajar sikit Quran dah mengantuk dah. Dah apa kita panggil, dah menguap, ya. Tapi kita luaskan, nampak luas di depan kita. Seolah-olah ada laut depan kita, kita boleh bayangkan. Okey, ya. Jadi selesai, safinah itu ya dimiliki oleh orang-orang miskin yang berkongsi kapal tadi, bot tadi. Dan mereka ini bekerja ya di laut sebagai nelayan, sebagai pembawa penumpang, ya, sebagai pencari mutiara ataupun kerang dan sebagainya, macam-macam lah. Ya, jadi itu kerja mereka. Dan ya, fa'aradtu an aibaha, ya, maka ini adalah perkataan Nabi Khidir, sebab Nabi Musa question Nabi Khidir, pasal apa yang pergi lubangkan kapal tu. Ya, mari kita tengok apa istilah yang digunakan. Fa'aradtu, nampak ada tu kat belakang. Ini present tense ke past tense ni? Fa'aradtu, maka apa, tuan-tuan? Aradtu. Ya, sebab ada hamzah depan. Dia kata kalau Anita, hamzah, nun, yata, dia present tense. Tapi ada tu kat belakang. Macam kita kata, ya, kita kata apa, ya, kita kata solaitu, saya telah sembahyang. Ya, sumtu, saya telah puasa. Ya, Allahumma laka sumtu, ya, kita doa. Ya, solaitu, saya telah puasa. Nawaitu, saya telah berniat. Ada tu kat belakang. Itu past tense tu kan. Jadi maknanya hamzah duduk depan tu apa? Hamzah duduk depan tu bukan menunjukkan kepada makna present tense. Dia memang huruf asal. Ya, asalnya ialah ya arada asal dia. Tuan-tuan boleh buka kamus. Kamus jadid. Cuba tengok arada. Ya, sama-sama ambil kamus. Tuan-tuan kena letak Quran depan dan juga kamus. Ambil kamus. Kalau dah jumpa bagi tahu ya. Muka surat berapa? Siapa jumpa bagi tahu arada. Kalau dah jumpa bagi tahu. Mana kamu start-startnya kamu pun dah tak tahu letak mana. Ya. Dah jumpa? Kalau nak boleh jumpa arada. Siapa jumpa? Kamu tertinggal, Ustaz. Oh, tertinggal.
tinggal Johor Bahru. Oh, sekarang kat mana Kedah? Ya. Oh. Tak apa, siapa yang jumpa? Siapa yang ada kamus? Kak Mariatun. Ada kamus, ya? Haji Asyari. Kak Tengah Abidah. cari, Ustaz tengah cari. Aroda, ya? Hamzah, Ro, Alif, Dal. Aroda. Dah jumpa dah? Belum. Cari Aroda. Jangan tengok dekat bata, tengok dekat alif. Tak. Siapa jumpa Aroda? Shirin, mana Shirin? Tengah cari Ustaz. Ustaz, Ya. Rawauda kan dia punya root word-nya. Aroda tu kan. Hamzah, Ro, Rawauda. Alif, Dal. Hamzah. Hamzah, Ro, Alif, Dal. Alif Dal, ya. Aroda. Tak jumpa? Macam tak ada je. Ada, mana boleh tak ada. Aroda. Muka surat 10 Ah, Ustaz. muka surat Surat 10. Ya, muka surat 10. Okey, di mana dia? Kanan, Kanan. baris bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daripada bawah. Okey, Aroda, ya. Aroda daripada bawah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 daripada bawah. Okey, terima kasih. Aroda. Ya, jumpa Aroda. Aroda fi'il mudhari' dia yuridu. Ya, biasa kita dengar ni. Aroda. Surat berapa tadi? Yuridu. 10. 10. 10. Yuridu. Apa? Arid. Ya, Aroda, ya. Yang yurid. Ya. Okey, jumpa ya. Aroda yuridu. Jadi Aroda yuridu, ya. Barulah jumpa iradah. Kalau kita orang belajar sifat 20 akan jumpa iradah. Qudrah iradah, ya. Jadi arada yuridu, ya. Arada maknanya telah berkehendak, telah mahu, ya. Telah menghendaki ataupun telah mahukan. Orang yang hendak sesuatu, arada yuridu, ya, sedang ataupun akan. Ya, yuridu. Sebab tu kita dapat perkataan muridun, murid. Ya, kita panggil Murid pun jadi ni. bahasa Melayu pun Ya. panggil murid. Murid. Siapakah mana murid? Murid adalah orang yang berkehendak. Berkehendak Ya, yang kemauan. Orang yang berkehendak. Orang yang berkehendak tu maknanya berkehendak pada ilmu lah. Sebab tu pelajar-pelajar sekolah kita panggil murid sekolah. Sebab mereka berkehendak pada ilmu pengetahuan. Isim Ya. Okey, ya. Jadi muridu. Jadi daripada perkataan aroda tu, ya, dia punya fi'il mudhari'nya yuridu, ya, aroda. Tapi kalau kita jumpakan tambah dengan tak, ya, di belakang, ya, tengok balik ayat kita, ayat 97, ya. Ya'maluna fil bahri fa'aradtu. Asalnya fa'arad, ya, ada alif tengah. Tapi bila ada alif tengah, ya, dia tak boleh nak baca. Ya, asalnya kan hamzah, ra, alif, dal. Cuba tengok, ya, perkataan yang kita bincang ni. Ya, perkataan yang kita sedang tengah bincang ni, ya. Cuba tengok, ya, ni yang Ustaz highlight ni. Ya, fa'aradtu tu. Asalnya fa'ara, ya, fa'aradatu asalnya. Arada. Ya, tapi bila bertemu dengan ta, dal tu sukun, ya. Jadi macam mana kita nak baca fa'aron? Tak boleh, double sukun. Bila double sukun, the first sukun kita kena buang, alif kita buang. That's why kita jadi fa'aradtu. Asalnya fa'aradtu, ya. Tak boleh baca fa'aradtu, tak boleh panjang. Jadi fa'aradtu, buang alif tu, ya. Tu ada teknik dia lah. Jadi teknik dia ialah bila bertemu dua sukun, dua tanda mati, ya. Alif pun tanda mati, dal pun tanda mati, maka dibuang yang pertama, ya. Instead of fa'aradtu jadi fa'aradtu. Boleh tak faham yang tu? Ya. Tuan-tuan boleh tak faham yang daripada arad tu jadi arad tu panjang. Asalnya kan ada alif dekat tengah-tengah.
Asalnya ada alif kan? Mana tahu ada alif? Tengoklah. Aroda asal dia. Kat apa ni? Apa kat list? Asalnya aroda kan? 4 huruf. Ya, betul. Ada Ya. alif asalnya. Ada alif ya. Tapi bila dia bergabung dengan huruf ta di belakang, Dibuang alif. arad tu, Betul. maka alif tu hilang. Alif tu dibuang ya. Alif tu dibuang. Pasal apa alif tu dibuang? Sebab alif tu sukun. Dan dal pun sukun juga. Bila dua sukun dekat-dekat, sukun yang pertama kita kena drop dia. Bila kita drop dia, tidak lagi baca fa'aratu tak. Tapi kita baca fa'aratu, buang alif. Ya. Jadi aratu tu fi'il apa tu? Ataupun verb dia present ke past tense? Past tense lah. Daripada arada. Ya, maka aratu, aku hendak. Siapakah yang kata aku ni? Nabi Khidir lah. Nabi Khidir lah kata, sebab yang melubangi kapal tu Nabi Khidir. Fa'aratu, ya, aku hendak, ya, nak buat apa? Nak aibaha. Aku nak apa kita panggil, ya? Nak aibaha, menimbulkan aib, ya? Maknanya aku nak rosakkan kapal tu. Di sini disebut aku nak bocorkan, betul lah. Tapi di sini tak ada perkataan bocor. Yang ada ialah merosakkan. Daripada perkataan aib, ya, ain ya ba. Cuba tengok tu. Fa'aradtu an aibaha. Cuba tengok. Tuan-tuan kalau tak bagi perhatian, tuan-tuan tak dapat. Tuan-tuan kena pay attention. Ya, terutamanya at the beginning of the class. 20 minit pertama, setengah jam, tuan-tuan kena bagi perhatian. Ya, bila dia dah dapat dia punya perhatian tu, insya-Allah seterusnya boleh. Tapi kalau mula-mula tuan-tuan tak bagi perhatian, seterusnya nanti tuan-tuan akan lost. Percayalah cakap ustaz. Ilmu apa pun macam tu tuan-tuan. Ya. Tapi kalau kita dah mula dengan baik, macam kita setiap hari kan, ni ustaz keluar sikit ya. Apa ni, in the morning, bila kita bangun awal kan, ya, bangun awal ataupun paling kurang bangun untuk subuh. Kalau pagi tu kita dah mula dengan baca Quran, berzikir, ya, kita dah buat benda-benda yang bagus-bagus ni, ya, dah buka Quran dan sebagainya, hari tu insya-Allah, ya, dia menarik hari tu. Dia penuh dengan keberkatan. Tapi kalau pagi pun kita dah lewat, pagi pun kita dah, ya, dah apa kita panggil, dah santai-santai je, tak serius, dia sampai ke petang, sampai ke malam lah tuan-tuan, percayalah. Ya, Quran macam tu juga. Jadi kita kena serius dulu, ya. The first 30 minit tu memang kena pay attention. Kalau tuan-tuan tak dapat, tanya, ustaz terangkan balik. Ya, sebab kita tak ada mengejar apa tuan-tuan, kita mengejar kefahaman. Kita mengejar pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya. Mana perkataan aku mahu, aradtu, ya, an aibaha. Sebab bila dua verb bergabung, kita kena letak an kat tengah-tengah dia. Fa aradtu an aibaha. Kita tak boleh kata fa aradtu aibuha, tak boleh. Ya, fa aradtu aibuha tak boleh. Fa aradtu an aibaha. Cuba tengok ya. Ada perkataan an dekat tengah-tengah tu. An tu kat tengah-tengah tu untuk memisahkan antara dua verb. Verb yang pertama aradtu, ya, dia past tense. Verb yang kedua aiba, dia present tense. Ya, tetapi apa ya? Dua-dua dianggap past tense juga sebab ya, dia dah berlaku. Dia dah berlaku ya. Jadi lepas an kita boleh guna apa ni present tense, tapi maksudnya tetap past tense juga sebab dimulai dengan past tense aradtu. Ya, dah mula dengan past tense, verb yang datang selepas tu kalau dia present tense pun dia tetap dianggap past tense juga. Dia punya timing dia tu past tense. Ya, walaupun bentuk dia present tense. Itulah ya yang selalu orang giwat belajar bahasa Arab tu, itulah dia. Ya, sebab tu kita kena pay attention. Bila tuan-tuan dapat yang ni, insya-Allah yang lain akan dapat juga. Okey, ada soalan? Silakan. Ustaz. Ya, teruskan. Yang fa'aratu tu, hamzah tu, itu part of the Asal, word kan, original, four letter word original. Tapi yang ibaha tu, is the present tense punya indicator kan? Betul. You are right. Absolutely right. Alright, just want to confirm. Okey, bagus ya. Sebab dua-dua ada hamzah. Betul tuan-tuan. Ya, Kak Mariatun dia dah find out dah. Dia dapat highlight kan, ya, untuk past tense aradtu ada hamzah depan, untuk aibaha pun ada hamzah. Tapi hamzah yang aradtu dia original. Maknanya original from arada tadi. Sebab tu Ustaz suruh tuan-tuan tengok kamus. Tetapi untuk aibaha, ya, dia bukan apa kita panggil, ya. Dia Itu tambahan ya, yang menjadikan ma ya Ustaz. Apa dia? Itu alif tambahan kan, yang aslinya root word-nya ain ya ba kan.
Betul. Ya, betul juga. Ya, memang tak salah. Tapi hamzah di depan tu menunjuk kepada makna present tense. Aku. Ya, fa'aradtu, macam fa'aradtu, aku tu ataupun saya tu pada tu. Tapi aibaha, aku atau saya tu pada hamzah di depan tu. Tuan-tuan kena ambil perhatian ya. Sebab kalau tuan-tuan tak dapat yang ni, nanti yang akan datang pun tuan-tuan tak dapat. Kalau tuan-tuan nak tanya. Jangan malu tuan-tuan. Belajar ni tak ada malu-malu dah. Ya, siapa nak ketawakan tuan-tuan? Ya. Ustaz. Ya. Ustaz. Fa'arat tu. Saya. Dua ke Ustaz? Dua. Ya, pelaku. Saya. Bila saya pelaku lah. Oh, dua lah kan? Okey. Fa'arat tu maknanya saya telah, ya, saya mahu, saya ingin. Ya, dia past tense. Ya, soalan. Minta maaf, ini gunakan buku yang mana ya? Kami cari buku yang Ustaz semua tak ada buku ini. Memang tak ada. Dia guna ayat Quran terus saja. Guna ayat 79 suratul Kahfi. Okey. Saya baru faham. Dia cari di buku tu tak ada. Tak payah. Ya, sebab kalau pakai buku Ustaz akan bagi tahu Kak Liz. Ya, ni Ustaz hanya minta tuan-tuan tengok ayat 79 suratul Kahfi je. Cuma Ustaz bagi contoh. Ustaz ambil contoh sinilah ya. Sebab siapa yang tak ada Quran di depan ataupun tak ada dia duduk kat luar, tak ada akses pada Quran, dia boleh tengoklah, boleh share lah ya. Ustaz dah share kat sini. Okey ya. Sekali lagi tuan-tuan ya. Ya. Arat tu ganti nama yang pertama. Kenapa dia ada sabdu? Yang mana? Arat tu. Belakang tu ganti nama pertama kan. Biasanya dia tak ada sabdu. Kenapa yang ni ada sabdu? Mungkin ada kesilapan kot. Dalam Quran asal ada sabdu tak? Cuba tengok. Quran asal ada sabdu. Ada sabdu. Kalau ada sabdu maknanya memang sebab dal dengan ta tu dia mutaqaribain atau mutajanisain ya. Dia dekat. Ya, dia dekat tu ya. Jadi maknanya fa'aradtu ya, seolah-olah dal tu tak ada. Ya, jadi kita panggil diidghamkan. Ya, dal tu dengan ta tu ya, fa'aradtu. Ya, macam fa'arad. Sebab kalau dia tak ada syaddah, bunyi dal nanti bunyi dia fa'aradtu ya. Tapi kalau ada syaddah pada ta, seolah-olah kita skip dal tu, kita bypass saja. Fa'aradtu, mana ada bunyi dal. Ya, ni tajwid tuan-tuan ya. Tapi tak apalah ya, dah tanya tu ya, tuan-tuan nampak tu Ustaz bagi tahu ajalah. Jadi seolah-olah macam dal tu tak ada. Dal tu ada. Dal tu ditulis, tetapi bila kita membunyikan dia, seolah-olah dal tu tak ada. Fa'aradtu. Ya, mana ada bunyi dal. Kalau ada dal macam mana bunyi dia? Fa'arad. Sebab dal tu ya, dia qalqalah. Ya, dia ada qalqalah tu ya. Jadi fa'aradtu seolah-olah kan. Tapi sekarang kita tak baca fa'aradtu, tak. Fa'aradtu seolah-olah dal tu telah diidghamkan dengan ta. Sebab dia memang ya, dia mutaqaribain. Dia dekat-dekat bunyi dal dengan ta tu. Dari segi makhraj huruf dia ya, tu pergi makhraj lah, jauh dah tuan-tuan. Ustaz tak nak sebut yang tu detail-detail lah ya, tapi tuan-tuan dah tanya, Ustaz jawablah. Okey ya. Fa'aradtu seolah-olah dal tu tak ada ya. Tetapi macam tadilah ya, untuk menghilangkan dal bunyi dia, tulisan tak boleh buang. Ya, kita letak syaddah di situ. Fa'aradtu, maka aku mahu, kata Nabi Khidir. Ya, an aibaha, aku mahu untuk merosakkan, mengaibkan. Aib, apa makna aib? Aib maknanya memalukan ataupun melemahkan atau merosakkan. Semua tu boleh. Tuan-tuan kena tengok kamus, baru tuan-tuan dapat, ya. Jadi kata Nabi Khidir, bila Nabi Musa tanya, pasal apa nak lubangkan kapal tu, bot tu? Ya, maka kata Nabi Khidir, aku nak ya merosakkannya. Nya tu duduk kat mana? Ha tu. Aibaha. Ha tu merujuk kepada apa tu? Apa Kak Jamaliah? Perahu tu, Ustaz. Merujuk pada? Perahu tu. Oh, perahu. Kak Jamaliah jawab apa tadi? Memula? Ganti nama untuk perahu. Ya, betul lah, ganti nama lah tu. Ya, memanglah dia domir kan. Tapi ganti nama kepada perahu. Sebab perahu tu, pasal apa tak kata aibahu? Pasal perahu tu feminin. Safinatu kan, perahu feminin. Bila perahu tu feminin,
kita pun terjemah, kita pun ganti nama dia Aibaha, bukan Aibahu. Boleh Maka kata Nabi Khidir, aku hendak untuk membocorkan atau merosakkan kapal itu. Merosakkan kapal tu bukan hancurkan dia dah, bagi lubang je. Sebab bila dia lubangkan, maka air masuk. Bila air masuk, tenggelamlah kapal tu. Tetapi adakah dia memberi mudarat kepada orang lain? Tak adalah. Macam mana pun mereka pandai berenang. Mereka pandai berenang. Maknanya dah sampai tepi itulah. Bukanlah tengah-tengah laut tu. Itu memberi mudarat, kita kata. Kemudian wakana, wakana tadi kanat, ini kana. Sebab apa kana? Sebab nak cerita tentang seorang raja, dan raja tu lelaki. Macam mana kita tahu raja tu lelaki? Malikun. Malik. Malik ni siapa Malik? Kalau Malik ni lelaki lah, raja. Kalau dia perempuan, kita panggil apa? Kalau lelaki Malik, kalau perempuan kita teka. Malikah. Tambah tak marbutah, Malikah. Kalau Malik raja, kalau Malikah mana pemasuri dia. Malikah. Malikah, Malikah Alia kita panggil. Malikah Alia tu adalah isteri kepada King, King Hussein yang kita panggil, yang meninggal dalam dalam tragedi helikopter. Dan nama Alia tu diabadikan pada airport Jordan. Kita pergi Jordan, kita transit ataupun singgah di airport dia. Nama airport tu airport Alia. Orang putih panggil Alia lah, bukan Alia. Alia panjang. Jadi Alia, Malikah, perempuan. Kalau lelaki Malik. Jadi kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Musa tahu tak cerita? Nabi Musa tak tahu. Sebab Nabi Musa bukan duduk kat sini. Nabi Musa duduk Mesir. Dia datang kerana perintah Allah supaya dia mencari Nabi Khidir. Jadi dia pergi ke tempat yang bukan tempat dia. Sebab tu Nabi Khidir tak kenal Nabi Musa. Bila Nabi Khidir kenal Nabi Musa? Bila Nabi Musa perkenalkan dirinya. Barulah Nabi Khidir tahu. Oh, ni Musa min Bani Israel, daripada Bani Israel. Jadi bila Nabi Khidir buat macam tu, Nabi Musa pun question Nabi Khidir lah, pasal apa buat lubang ni? Fa'aradtu an aibah. Aku nak aku nak merosakkan kapal ini kerana waw di situ, waw kerana pula. Kana wara'ahum, kerana di belakang mereka. Maknanya bukan di depan tu lah, di belakang mereka tu kerana kemudian nanti, ataupun akan datang selepas ni seorang raja, raja tu dah ada. Raja tu, tapi raja tu tak duduklah kat kampung tu. Tapi nanti tak lama lepas tu datang raja dengan tentera dia. Jadi sebab tu dia kata di belakang mereka. Lepas ni ada cerita pula, ada seorang raja Malikun ya'khuzu, ini fi'il mudhari' balik. Ini adalah present tense. Ya'khuzu, dia mengambil kulla safinatin. Sekali lagi. Tadi as-safinatu, ini safinatin. Pasal apa baca safinatin? Pasal apa Kak Abidah? Pasal apa safinatin? Pasal apa tak baca safinatun? Dia jadi objek. Kalau objek, selama ni objek fathah. Jadi dia lepas preposition. Kat mana preposition? Mudhafun ilaih. Mana ada preposition? Preposition min, ila, an, ala, fi, kabili. Mana ada preposition? Preposition 9 aja kan? Sa. Safinatin. Yalah, pasal apa safinatin baca baris bawah tu, sebab apa tadi? Sebab mudhafun ilaih kan Ustaz? Yalah, betul lah. Sebab apa tu? Guna bahasa kita. Bahasa kita ada. Bahasa kita apa? Itu bahasa tinggi kat list, Bahasa kita apa tu? Pasal apa safinatin baris bawah? Pasal apa dia tanwin kasrah? Dia after setiap tu Ustaz. Yalah, setiap tu jadi apa? Dia second noun. After proposition. Ada dua second noun. Tuan-tuan macam mana lupa second noun? Dia second noun, Dia second noun. Bila dia second noun, dia baris bawah lah. Safinatin. Pasal apa tak baca as-safinah? Sebab dia merujuk kepada mana-mana kapal. Any kapal. Bukan spesifik kapal, bukan. Tadi cerita as-safinah itu memang kapal yang tertentu. Kapal yang dinaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tetapi safinatin ialah bukan kapal tu saja. Kapal mana-mana pun. Any kapal. General ya Ustaz. General, betul. General. Mana-mana kapal saja.
Jadi safinatin dia second noun. First noun dia mana? Kulla. Pasal apa baca kulla? Pasal apa tak baca kullu? Tuan-tuan Dia lupa first balik. noun. Dia apa? Dia first noun. Yalah, memanglah dia first noun. Ustaz tanya, pasal apa? Pasal apa tak first noun baca kullu? Tak boleh sebab Dia objek. dua ataupun subjek. Mana subjek? Ya, kullu kan? Kalau dia kulu, Noun tak? is for subjek ataupun dua. Okey, betul. So, kulla sebab dia objek. Okey, ya. Dan dia adalah apa? Dia objek, betul? Betul, dah sekarang ni First betul. noun. Dia adalah first noun. Dia dua fungsi kat situ, tuan-tuan. Betul, betul. Thank you, Kak Bida. Maknanya dia ada dua fungsi ni. Kulla ni, asalnya dia kullu. Asalnya kullu. Tetapi kerana dia jadi objek. Cuba baca terjemah, tak percaya. Okey, Kak Abidah cuba terjemah daripada wakana wara'ahum malikun ya'khuzuz. Terjemah dari situ. Wakana. Try. Salah tak apa. Terjemah dah ada kat depan ni, tuan-tuan. Ada terjemah ni. Guna bahasa kita. Okey, wakana wara'ahum. Okey, terjemah. Salah tak apa. Wakana kerana dia. Benar. Ya. Wow, tu dah tahu kan kerana kan? Okey, betul. Kerana Mana kana tu tak payah terjemah pun tak apa. Sebab kana tu, ya, tak perlu terjemah pun tak apa. Kerana, terus saja. Cuba tengok terjemahan ni. wara'ahum Ni. Cuba tuan-tuan, depan ni Ustaz dah Di share. belakang mereka. wara'ahum yang belakang lah. Mereka. Di belakang. Kerana di belakang Mereka. Malik, Malikun raja. home apa tak terjemah home. Terjemah Home satu-satu jangan lompat. Di belakang mereka. Pasal apa tinggalkan home tu? Home is them lah. Mereka. Yalah, mereka tu siapa mereka tu? Siapa mereka tu, Kak Bidah? Raja. No. Dalam Jangan. kapal. Kejap. Jangan kacau Kak Bidah. Yang home tu bermaksud orang yang dalam kapal. Yalah, siapa mereka tu? Yang nelayan tu lah. Orang-orang miskin tadi tu yang jadi nelayan tu. Tapi mereka bukan nelayan saja. Yalah. Kemungkinan mereka bukan nelayan saja kan? Mereka adalah pekerja Orang yang dalam orang. kapal. Orang miskin yang dalam kapal. Dalam kapal tu ya. Pemilik kapal tu lah pemilik. Yang mereka kan berkongsi. Jadi di belakang mereka ada siapa? Di belakang mereka ada raja. Tak cukup raja je. Bagi detail sikit. Bukan raja saja. Raja lelaki. Malikun. Okey. Tak cukup lagi. Satu lagi. Satu lagi. Orang. Kita lupa singular, plural, lupa feminine, masculine. Seorang. Seorang raja. Ada seorang raja. Ya. Seorang Seorang raja. raja. Tak perlu cakap raja lelaki. Pasal raja tak ada perempuan. Kalau perempuan kita tak panggil raja. Perempuan kita panggil apa? Malikah. Betul. Terjemah bahasa Melayu. Maisuri. Tapi kalau dia jadi apa? Kalau dia ada suami, kita panggil dia pemaisuri. Tapi kalau dia yang jadi pemerintah, kita panggil dia apa? Contoh dia tak ada suami, contoh, ya, dia jadi apa? Tapi dia memerintah. Kita panggil apa? Queen. Siapa cerita dalam Quran dia memerintah, tak ada suami? Balkis. Ya, siapa tu dipanggil? Itu nama dia. Tapi jawatan dia tu apa? Tuan-tuan. Ratu. Ratu, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan ada dekat 30 orang ada hari ni, tuan-tuan. Ya, ratu. Ustaz tadi dia sebut queen, Ustaz. Cakap Memanglah queen tu betul lah. Ya, queen tu betul. Okey, Ustaz terima aja English ataupun Melayu. Ya. Jadi, di belakang. Okey, sekali lagi Kak Bidah. Selesaikan. Dan kerana apa? Kerana tak selesai lagi Kak Bidah. Mana Kak Bidah ni? Ada. Ya. Yang seorang raja. Dan kerana di belakang mereka ada seorang raja yang akan rampas. Yang akan merampas. Nampak? Ya'khuzu tu dia present tense tu. Ya. Tetapi kita letak future kan? Akan. Kan. Yang akan merampas. Sebab apa akan? Sebab dia tak rampas lagi. Ya, tapi Ustaz. Ya. Apa yang buat kita tahu yang tu is future tense?
Ya'khuzu ni present tense tapi makna dia. Oh, okey. Physical dia present. Tapi maknanya future. Sebab kapal tu tak dirampas lagi. Belum dirampas. Belum dirampas. So future lah. So Ya, kita daripada tafsiran aja lah. Maknanya kita kena tambah sini. Terjemahan ni kurang tepat lah. Seorang raja yang akan merampas. Ya. Tetapi raja ni bukan sekadar akan merampas. Yang lebih tepat, dia memang kerja dia merampas je. Dia telah buat, dia sedang buat dan dia akan buat. Pasal present tense in Arabic biasanya continuous. Maknanya dia memang kerja dia. Sebelum ni pun dia pernah rampas, ya, sebab Nabi Khidir ya dah dapat laporan tu. Sebab tu Nabi Khidir dah tahu ada raja yang kerjanya memang merampas. Jadi kalau kita nak kata akan sahaja pun kurang tepat. Kita kata yang memang sentiasa ya merampas. Sebab dia pernah buat dulu, kini, sedang dan akan datang. Ya, kalau kita kata akan datang saja, ya, tapi tak salah lah sebab kapal yang mereka bocorkan tu memang belum dirampas lagi, tak salah juga. Jadi dua-dua kita boleh terima. Yang sentiasa, yang kerjanya sentiasa merampas, apa yang mereka rampas? Setiap kapal. Setiap kapal. Jadi yang dirampas tu kapal. Tapi kerana ada kulla depan dia, so kulla tu jadi objek. Safinatin tu jadi second noun. Ya, faham tu. Patutnya wakana wara'ahum. Tuan-tuan ambil perhatian tuan-tuan ya. Sebab Ustaz takut tuan-tuan tak dapat ni. Wakana yang dapat tak apa, alhamdulillah bagus. Wakana wara'ahum malikun ya'khuzu safinatan. Patutnya. Ya'khuzu safinatan. Tetapi kalau ya'khuzu safinatan maknanya dia merampas satu kapal. Tapi sekarang ni dia bukan rampas satu kapal, dia rampas semua kapal. Semua kapal dia rampas. Ya. Untuk menunjukkan semua, kita kena letak kulla kat situ. Maknanya, asalkan kapal tu elok, ya, kapal tu tak tenggelam, tak bocor, dia akan rampas. That's why, Nabi Khidir bocorkan supaya kapal tu tidak dirampas. Tetapi dia bocorkan sikit aja. Ya. Jadi bila raja tengok, dia punya tentera tengok, oh, ya, ni masuk air, lu tak ambil lah. Pasal tu dibocorkan sikit. Ya, supaya tidak dirampas. Jadi maknanya, yang elok, yang baik semua dirampas. Tapi dia tak rampas lah kali ni. Ya, dia tak akan rampas. Ya, tapi macam tadilah, ada tak di sini perkataan yang dirampas tu kapal yang elok? Tak ada. Ya, kat situlah nak masuk perkataan yang hazaf tadi tu. Ya, nanti kemudian kejap lagi kita akan cerita. Jadi ya'khuzu, ya, yang sentiasa merampas, mengambil setiap kapal rosban. Ya, rosban ya, secara apa? Secara paksa, ya. Jadi dia ambil. Ya'khuzu tu maknanya dia mengambil. Tetapi macam mana kita nak tahu dia mengambil secara merampas? Ada rosban dekat belakang tu. Ya, jadi ya'khuzu kulla safinatin rosban. Dia mengambil setiap kapal yang baik, yang elok, ya, secara paksa. Ya, jadi keadaan dia tu, rosban tu dia punya apa kita panggil? Dia punya adverb dia. Ya, adverb. Ya, ataupun kita panggil dia punya apa, condition dia, keadaan dia. Ya, jadi di sana di belakang mereka ada seorang raja, ya, tak perlu sebut lelaki sebab raja memang lelaki, yang sentiasa ataupun suka mengambil setiap kapal yang baik, rosban, secara paksa. Perkataan tidak cacat tu, tidak apa tu tak ada sebenarnya. Tapi understood je. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan tengok ya tafsiran makna ayat 79 daripada surah Al-Kahfi ni yang Ustaz share dengan tuan-tuan ni, ya, patutnya wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin, ada solihah dekat in bracket ada solihah, tapi Allah tak letak sebab understood benda tu. Ya, tak perlu letak. Kita orang Melayu mungkin tak rasa, tapi kalau orang Arab dia baca tak perlu letak solihah sebab understood. Sebab takkanlah kapal yang tak elok dia ambil. Ya, kapal yang elok lah. Ya. Jadi kalau dia nak ambil, dia mesti ambil kapal yang ya masih elok, masih kuat, ya, tak bocor, tak tenggelam, ya. Jadi dia panggil dalam bahasa Arab kita panggil solihah. Ya, kita orang Melayu kalau solihah ni mesti manusia, bukan? Bukan manusia saja. Kalau kapal yang baik pun kita panggil kapal yang solihah. Kalau dia maskulin solih. Kalau dia feminin solihah. Tuan-tuan, ni solihah ni dalam kurungan ni. Sod alif lam ha tak marbutah solihah.
Ya, jadi kalau solihah, baris di bawah juga. Safinatin solihatin. Jadi mana solihah tu jadi apa tu Kak Jamaliah? Jadi apa tu solihah tu? Jadi apa kepada safinah? Sifat. Dia jadi sifat, ya. Dia jadi adjektif kepada safinatin. Sebab tu kita baca baris bawah. Kulla safinatin solihatin. Ghasban, secara paksa, secara merampas, ya. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ya, itu mukadimah kita. Ada soalan silakan, Ustaz bantu. Ada apa? Ada apa? Tuan-tuan? Ustaz, saya tak faham kenapa amma tu dia tak menjejaskan perahu punya tu. Apa? Subjek, Ustaz. Pasal memang amma tak termasuk partikel yang mempengaruhi. Kalau inna, dia mempengaruhi. Sebab partikel ni bukan semua dia mempengaruhi. Amma ni termasuk memang partikel yang tidak mempengaruhi baris. Itu je lah. Ya, tak ada sebab. Memang dia tak mempengaruhi baris. Itu je lah jawapan dia. Kalau Satu je inna, lah Ustaz ya. macam mana? Amma sahajalah yang Ada lagi. Tapi yang kita jumpa ni amma je lah. Ya, biar dulu. Ya, selagi kita tak jumpa tu kita biarkan dulu. Ya, kalau inna tak boleh. Inna dengan safina. kana ya Ustaz yang mempengaruhi. Apa dia? Inna dengan kana yang mempengaruhi. Betul ya. Jadi apa kita panggil ya, dia punya partikel ni macam-macam ya. Ada yang mempengaruhi, ada yang tak. Kalau inna memang masuklah ya. Macam an tadi. Ya, macam an tadi kan. Fa'aradtu an. An pun memberi kesan. Cuba tengok baris aibu. Asalnya aibuha jadi aiba. Aiba. Pasal apa aiba? Pasal ada an depan tu. Ya, yang Ustaz highlight kan biru tu ada an. Sebab itulah baris dia pada aibu jadi aiba. Maknanya terkesan dengan partikel. Ada yang tak terkesan dengan partikel. Partikel tu tidak memberi makna. Dia memberi makna tapi dia tidak mengubah bentuk. Amma sama. Amma safinatu. Macam tu sebab tu kita kata amma ba'du. Patutnya amma ba'da. Tapi tak memberi kesan. Amma ba'du. Tetap amma ba'du. Bukan amma ba'di, amma ba'da tak ada. Amma ba'du juga. Itu je lah. Kerana apa? Kerana memang dia tidak memberi kesan. Bukan semua partikel memberi kesan kepada noun yang datang selepas dia. Sama ada subjek ataupun objek ataupun sebagainya. Ya. Okey, ada lain silakan. Ya. Jadi dia okey ya. Tadi Syirin jawab yusyak, bukan yusyak. Yusya'in. Yusya' bin nun. Yusya' ya waw shin ain. Syirin ya. Yusya' bukan qaf. Ya waw talin, ya waw shin ain. Yusya' bin nun ya. Yusya' bin nun. Jadi Yusya' bin nun ni beliau adalah apa kita panggil ya, cicit ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yusya' bin Nun, Nun bin Afrosim, Afrosim bin Yusuf. Ya, Nabi Yusuf kahwin dapat anak nama Afrosim, Afrosim kahwin dapat anak nama Nun, Nun kahwin dapat anak nama Yusya'. Jadi Yusya' bin Nun, Nun bin Afrosim, Afrosim bin Yusuf. Maknanya Yusya' bin Nun adalah cicit kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia keturunan Nabi Yusuf, dia Bani Israel. Ya, sebab itulah dia duduk bersama Nabi Musa. Sebab Nabi Musa pun Bani Israel kan. Cuma Nabi Musa daripada Lawi, abang Nabi Yusuf. Manakala Yusya' daripada Nabi Yusuf himself. Ya, itu je bezanya. Tapi semua adalah keturunan anak Nabi keturunan Nabi Yaqub, Bani Israel semua. Israel tu Nabi Yaqub kan. Jadi semua sama tuan-tuan. Okey, ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Tuan-tuan. Ada ayat ni ya. Jangan nanti kita pergi ke tempat lain baru tuan-tuan tanya, jangan ya. Tanya sekarang. Ya. Silakan tanya soalan. Ada ramai ni ya. Kak Liz ada apa Kak Liz? Tak ada setakat ini Ustaz. Alhamdulillah faham. Okey, yang lain-lain silakan. Ada apa? Kita tak nak ulang balik tuan-tuan ya. Ya, bagi settle ya. Sudah ya. Okey. Ya. Nak tanya tu li masakin. Li tu ada pengaruh kepada masakin Ustaz? Li ada pengaruh pada masakin ada. Okay. Ya, ada tak pengaruh pada masakin? Secara umum adalah ya, tapi di sini tak nampaklah. Ya, sebab kalau miskin memang jamaknya masakin memang.
Ya, nampak fizikalnya tak ada kesan. Sebenarnya lam tu dia preposition tu, ya. Patutnya dia ada memberi kesan, ya. Tapi di sini tak nampak kesan dia. Sebab masakin tu tetap dibaca masakin juga. Ya, masakin, ya. Tak nampak kesan dia. Ya. Okey, yang lain silakan. Keseluruhan ayat ini dia adalah nominal sentence. Nominal sentence, ya. Sebab dia mula dengan noun as-safinatu. Kita tak ambil kira amma depan tu. Betul. Okey, Okey, terima kasih. lain? Ya, sama. Ya, okey, kita tengok yang lain pula, ya. Ni Ustaz tengok daripada apa? Daripada apa ni? Ini online punya buku ni kita dah share dulu tuan-tuan, ya. Tapi mungkin tak pasti sama ada tuan-tuan apa ni ada kopi ke tidak dulu, ya. Tapi boleh cari dalam internet je. Ini Haji Fakhri ada share dengan kita dulu ni, ya. So kalau tuan-tuan boleh tengok di sini, ya, ada amma tu, ya. Jadi amma ada terjemahan dalam bahasa Inggeris dia, ya. Di sini kalau dia sebut ni adalah harfu syarat. Ya, harfu tu adalah partikel lah. Conditional particle dia panggil, ya. Dia kata conditional particle tapi tak ada kesan kepada as-safinatu. Ya, as-safinatu dia tetap merujuk kepada, ya, kepada apa? Dia jadi, kalau di sini disebut isim marfu', ya. Kalau kita kata dia subjek pun tak salah. Ya, kita kekal aja sebagai subjek dan dia dibaca dengan dhammah as-safinatu. So kalau kita kata dia subjek tak salah lah. Tapi kalau kita kata dia dua pelaku tak boleh. Pasal pelaku dia mesti ada verb depan dia. Jadi verb tak ada. Bila verb tak ada, kita tak boleh kata dia dua pelaku, tak boleh. Kita hanya boleh kata dia sebagai subjek. Fakanat. Ya, fakanat, ya. Jadi fakanat. Fakanat, ya, fakanat tu ada, ya, ada tak, ya, sukun di belakang, ya. Tak sukun ni kita panggil tak sakinah. Sukun tu dia punya bulat tu. Yang bulat tu, ya, tanda bulat tu sukun. Tapi huruf tak tu, tak yang ada sukun kita panggil tak as-sakinah. Tak sakinah kita panggil. Nama dia. Nama tak tu yang ada sukun, tak sakinah. Boleh, ya? Tak sakinah mana tak yang ada sukun. Tanda dia sukun. Tapi tak tu nama dia tak sakinah. Tak yang ada sukun kita panggil tak sakinah. Okey, ya. Itu cerita dia. Jadi fakanat, ya. Fakanat ni merujuk kepada past tense lah. Fakanat, ya, sebab kana tu past tense. 3 huruf kan, kana makna telah, was. Ya, dia makna was, ya. It was. Ya, the sheep, ya, it was. The sheep was, ya, fakanat. Li masakin, masakin, ya, poor people. Ya, tuan-tuan boleh tengok sini, masakin, ya. Jadi li depan tu adalah preposition, ada tulis kat sini, ya. P tu, ya, li tu adalah, ya, adalah prefix preposition, dia berada di depan, di awal. Ya, kemudian masakin dia bentuk apa tu? Bentuk plural, betul, ya, plural noun, ya, dan dia masculine. Masculine, masakin, ya, tapi maknanya campur dua, ya. Lelaki pun masuk, perempuan masuk. Sebab koperasi ni ataupun persatuan nelayan ni dicampurlah, ada lelaki ada perempuan. Ya, ada perempuan jadi nelayan ada. Ya, sebab suami dah meninggal, ya, ataupun suami dah apa, mungkin hilang kat laut ke atau sebagainya, ya, jadi isteri dia ambil alih. Ya, ada tak? Ada, ya, masakin. Jadi masakin tu merujuk kepada masculine plural dan dia adalah noun. Didahului oleh lam. Ya. Boleh ke Ustaz share page tu? Ni ada? Tak ada. Tengok corpus ke Ustaz? Tak ada. Tak ada apa? Tak nampak? Tak ada, tak nampak. Ustaz tengok corpus ke? Corpus tu. Ya, ni ada. Ada tak keluar? Siapa tak keluar? Sebab kalau dekat Ustaz punya skrin keluar, patutnya dia keluar. Macam tadi keluar. Yang tadi ada. We still ada all screen. Yang ni keluar? Tak. Tak, masih yang asal. Amma Safinatu ni tak keluar? Ustaz. Ya. Impossible kalau tak keluar sebab Ustaz share ni. Tak ada Ustaz. Tak ada, ini yang Ustaz tadi awal ni lah. Ni yang awal ni keluar kan? Tak ada perubahan. Ya, yang awal aja. Okey, ya. Jadi Ustaz pergi ke apa kita panggil ke satu lagi. Tak nampak ni? Yang Ustaz baca ni tak nampak? Corpus ni tak nampak? Tak ada Ustaz. Okey, tak apa, kejap. Ustaz tanya anak kejap. Tak, tuan-tuan kena cakap nampak tak nampak. Sebab tu tuan-tuan tak boleh diam.
Itulah. Dah berapa lama Ustaz cerita baru tuan-tuan cakap tak nampak, ya? Kan pelik tu. Saya ingat saya seorang. Saya Lepas tu fikir bila ada dulu sampai masalah, itu ingat beritahu. saya aja. Jangan diam. Tak nampak. Sekejap. Macam mana Shirin boleh nampak Shirin? Tak, yang di share ni Tak, yang Rin tengok tu ingatkan yang ni, yang tadi. ayat. So yang Oh. lain lah. So he was referring the different one. Corpus, Ustaz tengok corpus. Okay. Fokus yang Itulah penting. Rin sebab Rin nampak je punya yang lain. Yang kita nampak ni yang original. Okay. Pelik juga seorang nampak yang lain tak nampak. Okey, share satu lagi. Kalau stop sharing memang boleh lah. Oh, stop sharing. Abang tekan skrin ni. Skrin ni orang nampak semua benda. Tiga-tiga. Nampak semua benda. Okey, sekarang nampak? Nampak? Alhamdulillah Ustaz. Nampak Ustaz. Okey. Kalau nak balik ke tadi? Apa yang abang buat semua. Tolong balik. Nampak. Tolong ulang Ustaz. Apa dia? Ni enlarge sikit yang ni, enlarge. Dia ada kat bawah ni sini, kat bawah tu. Kita ambil ini. Ambil gambar. Hilang. Dia dekat bawah ni. Usah sikit. Okey, dah. Tapi yang skrin tu nampak satu je. Tak, ini orang nampak semua benda. Semua apa yang abang nampak. Ini orang nampak. Okey ya. Okey, pergi balik ni ya. Terima kasih. Ni kopus tadi ya, kopus tadi. Okey. Jadi apa-apa berlaku bagi tahu, jangan diam tuan-tuan. Ya, orang Melayu kata apa? Ya. Dia abang share. Okey. Semua Terus boleh nampak ya. So nak pergi ke yang tadi, yang awal Abang buka bawah. Dari bawah. kat sini. Tekan je Kat bawah tu. kat sini ya. Oh, share terus ya. Okey, Tak share, abang buka je. buka je. Buka dia boleh nampak ya. Mana share all lah. Dia share all ni. Okey, thank you. Okey, tengok amma. Amma sekali lagi ya. Amma ya. Amma ni ialah harfu syarat. Ni corpus ni ya. Ni tuan-tuan boleh download daripada ni saja ya. Ni kita dah tunjuk dulu ni. Mungkin yang baru-baru join mungkin tak dapat lah ya. Tapi tuan-tuan boleh download saja daripada internet. Ya, okey. Jadi amma tadi yang Kak Zainab tanya ya. Dia memang particle. Ya, dipanggil conditional particle. Ya, kita ada preposition, semua particle lah tu. Ya, preposition lah apa semua sebagainya kan. Ya, preposition ada 9 aja, min, ila, an, ala, fi, kabili itulah. Amma dia termasuk conditional particle. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kita panggil huruf syarat ya, Kak Liz ya, harfu syarat. Harfu syaratin ya, huruf syarat. Huruf tu particle lah. Sebab other than noun dan verb dia particle. Kalau dia noun, ya isim tu lah, ya noun. Kata nama. Kalau dia kata kerja, verb lah ya. Tapi other than noun dan verb, semua kita panggil particle. Tak ada perkataan lain, dia 3 je. Ya. Sama ada noun ataupun verb ataupun particle. Jadi kalau kita tak tahu benda tu apa, particle je. Senang. Okey, as-safinah tu, as-safinah ya. Dia adalah feminine noun, feminine, betul? Pasal apa kita kata feminine? Sebab ada tak marbutah kat belakang. Ya, as-safinatu ya, dan dia termasuk di sini ditulis isim marfu' ya. Kalau kita kata dia subjek tak salah. Dia subjek, senang cerita dia subjek sebab dia awal ayat. Tapi ada amma depan, amma tak memberi kesan. Pasal amma tu particle je, dia bukan verb ataupun noun. Kalau as-safinah tu didahului oleh verb dekat depan, as-safinah tu bukan subjek. As-safinah tu jadi 2. Jadi pelaku ada 2 je tuan-tuan. Sama ada dia pelaku ataupun dia subjek. Kalau dia subjek, beginning of the sentence. Tapi kalau dia datang selepas verb, dia jadi 2, jadi pelaku. Itu je lah cerita dia. Ya. Okey, fakanat. Fakanat ya. Fakanat. Jadi fakanat ni termasuk apa ni? Fa di situ. Fa tu particle macam biasa. Ya, particle. Ya. Jadi fakanat ya. Maka kita boleh terjemahkan bahasa Melayu lah. Ya, kemudian kanat adalah past tense. Ya, it was. Ya, jadi it was. Itu dia punya apa? Dia punya past tense dia. Okey ya. Bahasa Arabnya ada sebelah kanan. Ya, tuan-tuan nak pakai bahasa Arab ada sebelah kanan. Fi'lun madin. Ya, bahasa orang putihnya ialah it was. Senang tuan-tuan ya. Ni corpus ni senang.
Ya, tuan-tuan boleh buat latihan. Baca Quran pakai corpus ni. Dia dah ada dia punya apa? Grammatical punya explanation dah ada dah. Ya, senang. Li masakin, li macam biasalah preposition. Tadi apa ni Haji Asy'ari tanya, ya. Lam tu depan tu. Adakah dia memberi kesan kepada apa? Kepada apa kita panggil? Kepada noun tu. Sebenarnya dia memberi kesan. Tapi sebab noun tu tak boleh nak tukar dah. Memang always masakin. Dia apa kita panggil? Dia apa istilahnya? Ya, dia abnormal. Dia tak boleh berubah. So kekal lah li masakin juga. Okey ya. So dia ada preposition lam kat depan, ya. Preposition dan dia ada plural, ya, masculine. Ya, plural masculine. Dan plural tu dalam bentuk genitive, ya, genitive sebab dia datang selepas preposition. Ya, baris bawah lah patutnya, tapi tak nampak lah baris bawah sebab dia plural. Kalau dia singular noun, nampak di baris bawah. Ya, macam Safinatin, ya, sebab dia satu kapal. Nampaklah, ya. Okey, ya'maluna. Ya'maluna kita dah belajar tadi. Ya'maluna apa? Ya'maluna adalah masculine. Ya, masculine, plural, ya, dan dia verb sebab didahului dengan ya. Hamzah, nun, yata, ya, present tense. Dan dia adalah plural sebab ada waw nun dekat belakang. Itulah, macam itulah cerita dia tuan-tuan. Ya, dia adalah present tense, ya, ya'maluna maknanya working. Ya, mereka sentiasa bekerja. Memang pekerjaan mereka, profession mereka. Ya, makna continuous. Fi, apa makna fi? Fi, ya, fi adalah ya preposition macam biasalah. Ya. Al-bahar, bahar. Pasal apa baris bawah al-bahar? Pasal dia datang selepas preposition. Ya, dia masculine ke feminin? Dia masculine. Ya, laut. Ya, dan dia baris bawah, genitive kita panggil, ya. Kalau dia subjek, dia nominative. Kalau dia objek, dia accusative. Balik pada benda yang kita dah belajar dulu-dulu. Ya. Kalau domah, ya, itu nominatif. Kalau dia fathah macam objek, dia jadi accusative. Kalau dia baris bawah, ya, macam al-bahri, itu genitive. Ya, kat sini ada genitive. Ya. Kalau mula-mula tadi bukanlah, ya. Mula-mula cuba tengok, ya, Safinatu, nominatif, ya. Nominatif. Ni Ustaz baris, Ustaz highlight ni biru ni, nominatif. Nominatif sebab dia domah. Ya. Tapi kalau dia baris bawah al-bahri, al-bahri dia genitive dan dia masculine dan dia adalah noun. Ya, okey. Fa'aradtu, fa'aradtu, ya, ada syaddah. Ya, kerana dia dah idgham, dah bercantum dah. Dal tu, ya, bunyi dal hilang. Fa'arad, tak ada bunyi. Fa'aradtu saja, ya. Boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Ya, jadi ada apa kita panggil, ada past tense lah sini, ya, sebab dia past tense. So I intended, ya, kat mana I tu duduk pada to, dan to tu adalah dua dia. Pasal apa dia dua? Sebab dia datang selepas verb. Mana verbnya? Arad, ya, arada tu asal dia. Lepas pada verb datang to, ya. Boleh tu to tu jadi dua, jadi pelaku boleh. Apa masalah dia? Na pun boleh, to pun boleh, ta pun boleh, ti pun boleh, ya, boleh je. Okey, ya. Setakat ni apa nak tanya, tuan-tuan? Ini ayat yang sama kita ulang je ni. Cuma kita grammatical explanation, ya. Li masakina tu. Kalau dual dia li masakini kan? Kalau dual ya. Bukan. Li miskinain. Oh. Dia miskin seorang, miskin, dua miskinain, jamak masakin. Tak jumpa kat sini, ya. Jadi kalau dua bukan miskinain, bukan, ya, bukan masakinain, bukan, miskinain. Miskin singular miskin, kalau dua miskinain, ya, miskinain, ya. Kalau banyak tiga atau lebih masakin, ya. Jadi untuk buat dual kita kena ambil daripada singular. Dual tak boleh ambil daripada plural, tak boleh. Ya, sebab dual tu berasal daripada singular. Ya, baru kita boleh dapat bentuk dual dia, ya. Okey. Ada lain silakan. Ada apa lagi? Tuan-tuan ada apa? Ada soalan apa lagi? Tak ada. Tak ada, ya. Okey, fi sudah, al-bahri sudah, fa'aradtu sudah, ya. Fa tu preposition, arad tu adalah past tense, tu di belakang adalah pelaku dia. Ya, dia punya apa? Dia punya dua dia, ya. So I intended
I intended, past tense lah. Ya, pasal apa dia buat tu? Pasal purposely. I did that, ya, because I intend, ya. Jadi so I intended, aku nak, aku mau, and supaya, ya, so that, ya, aibaha, aku merosakkan dia, ya. Perkataan defect kat sini. Ya, so that I cause defect. Ya, in it. Ya, aku buat supaya kapal tu rosak. Rosak tu bukanlah makna hancur berkecai dah. Dilubangkan saja. Bila lubangkan saja air masuk. Air masuk tenggelamlah kapal tu. Tapi boleh tak kapal tu diselamatkan lepas ni? Boleh. Sebab raja dia tak nak banyak isu. Ya, dia tak nak buat apa ni renovation ke. Dia tak nak. Ya, dia tak nak buat repair. Ya, dia nak supaya kapal tu elok, intact. Bila kapal tu tenggelam, dia tak ambil lah. Jadi kapal tu lepas tu bila raja tu pergi dengan pengawal, bolehlah kita tampal dia. Jadi elok lah. Ya, bila kita tampal dia jadi elok. Itulah maksud dia, ya. Aibah. Pasal apa baca aibah? Sebab ada an depan. Ya, bila ada ya, di sini dipanggil conjunction, ya, penyambung. Lebih tepat dia conjunction. Ya, dia macam partikel juga, dia partikel, tapi partikel bentuk conjunction, penyambung. Ya, dia membezakan antara past tense aradtu dengan present tense aibah. Maknanya tetap past tense. Ya, cuma dipisahkan dengan an tu, ya. Jadi an tu dipanggil apa? Subordinate, ya, subordinating conjunction. Conjunctionnya lah penyambung macam dan, ya. Kan dia conjunction kan? Ya, dia menyambung. Ya, dia menyambung ayat, ya. Dia apa kita panggil? Sama ada di permulaan ayat ataupun di pertengahan. Okey, wakana, wow, ya, sudah, wow, ya. Jadi dia wow tu samalah dan lah, ya. Jadi conjunction juga dan, ya. Dia menyambung ayat. Ustaz. Ya. Yang aibaha. Yang sebelah kanan tu yang ditulis third person feminine singular object pronoun. Kenapa? Pronoun. Apa dia tadi menjadi third person feminine? Yalah, third person, ya. Pasal Safinah. Kan kita cerita tentang Safinah tu. Safinah yang tenggelam tu. Jadi third person lah. Okey. Kalau depan kita second person kan. Dan kalau tak nampak, kalau dia tak ada depan mata kita, ya, jadi third person lah. Kalau aibah itu memang first person kan. First person singular, ya. Dan dia present tense lah. Ya, dari segi verb dia ada present tense. Tapi maknanya past tense lah, ya. Okey, wakana, ya, wow sekali lagi conjunction, penyambung ayat. Ya, dia sentence connector lah. Ya, kita panggil sentence connector ataupun conjunction. Ya, dia menyambungkan ayat. Kana past tense lah kah. Ya, sekali lagi dia past tense lah. Ya, cuma dia past tense dalam bentuk apa ni verb, ya, verb dia panggil, ya, di sini dia panggil perfect verb lah, ya, perfect. Ya, ada yang imperfect kan, ya, ni perfect. Wakana. Ya, kita tak boleh terjemahkan lah. Ya, terjemah bahasa orang putih boleh lah. Ya, it was. Ya, it was. Wara'ahum. Ya, behind them ataupun after them. Di sini dia tak sebut behind them kan, after them. Maknanya, ya, tak lama lagi lepas ni, selepas kita bocorkan kapal ni, tak lama lagi datanglah raja. After that, ya, ataupun after them. Ya, akan datang raja dengan pengawal dia. Apa dia buat, ya? Siapa yang datang? Malikun. Malikun, a king, dia seorang raja. Jangan lupalah. Jangan lupa dia punya jumlah dia, plural atau singular. Jangan lupa feminin atau masculine. Ya, kemudian ya'khuzu. Ya'khuzu, ya. Malikun jadi apa? Nominatif, masculine, singular. Ya, nominatif, dia nominatif. Wara'ahum, wa kana wara'ahum malikun. Ya, di belakang mereka itu ada Malik. Jadi kalau kita nak terjemahkan Malik tu, ya, kalau kita tengok Malik tu saja, dia boleh jadi apa? Ya, dia boleh jadi macam apa? Macam subjek jugalah. Ya. Tapi kalau kita dahului dengan ya'khuzu malikun. Kalau ya'khuzu depan, dia jadi dua lah. Tapi kalau malikun dulu, dia jadi macam subjek jugalah. Bentuk dia bentuk subjek. Tak salah kalau kita kata dia subjek. Tak salah, ya. Memang baris dia pun betul. Malikun, tanwin, domah. Ya, maknanya malikun ni dia termasuk noun yang bentuk apa ni? Ya, abnormal ke normal? Normal lah. Boleh baca 3 cara kan? Boleh tanwin, boleh letak alif lam di awal, boleh tanwin di belakang, ya. Kemudian dia boleh
boleh dibaca dengan 3 cara, malikun, malikan, malikin boleh. Ya. Ya'khuzu, ya, dia adalah present tense. Ya, present tense tapi maksudnya ialah ya apa ni, continuous kita sebut tadi. Pasal raja ni memang kerjanya merampas je. Dia bukan sekali-sekala dah. Dia memang kerja dia. Nampak je kapal-kapal yang elok dia rampas. Ya, memang jahat sungguh, ya. Kula seperti mana kita dah tahu, kula accusative. Accusative sebab dia adalah objek. Kula, bukan kulu, kula. Kalau kulu subjek, kula objek. Kalau kuli dia datang selepas preposition ataupun dia second noun. Ya, Safinatin adalah ya, dia adalah second noun. Ya, kula safinatin, setiap ya kapal, mana-mana kapal. Rosban, ya, Rosban ni termasuk apa? Ya, dia adalah akuzatif juga. Ya, jadi masculine independent noun. Ya, isim mansub dia boleh kita panggil sebagai hal keadaan. Macam mana apa ni raja tu ambil? Dia ambil secara paksa. Dia ambil dengan paksaan. Dia rampas. Ya, rampas tu makna keadaan dia. Ya, keadaan dia. Macam mana apa kita kata apa kita panggil hujan tu macam mana? Hujan tu dalam keadaan lebat. Ya, hujan tu menyebabkan banjir. Ya, tu keadaan dia. Condition dia. Ya, sebab tu condition dia dibuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanwin fathah juga. Rosban, bukan rosbun. Ya, kalau rosbun dia jadi subjek, kalau dia jadi objek, rosban. Ya, tapi di sini bukan dia objek, di sini adalah apa? Ya, dia adalah condition dia, keadaan dia tuan-tuan. Ya, ya, ada soalan? Ada tak ada? Kalau tak ada, ya, kita apa kita panggil ya, kita sambung sikit lagi kalau ada soalan. Ustaz jawab dulu soalan. Ya, nak ambil ayat lain. Ya, panjang pula nanti perbincangan ya. Apa soalan nak tanya? Silakan. Ada apa-apa nak tanya? Untuk grammatical punya explanation ya. Ni tuan-tuan boleh tukar-tukar je ya. Ni apa? Dia download aja daripada apa? Ya, Corpus ya, Arabic Corpus. Ya, jadi dia ada macam-macam kat sini. Boleh tengok surah mana-mana, boleh tukar ya, ayat berapa boleh tukar. Jadi ayat perbincangan kita pada malam ni surah Al-Kahfi surah 18, The Cave ya. Ayat yang ke-79. 79. Bayangkanlah ya, ada 79 nelayan. 79 orang nelayan. Ya, duduk dalam persatuan nelayan ataupun koperasi nelayan di sebuah negeri ya, yang mereka ini kerjanya sebagai nelayan ataupun ya ambil upah, angkut orang ke sana kemari ya, ataupun mencari mutiara ataupun kerang dan sebagainya lah. Ya, ada mereka ni orang miskin, masakin ya. Jumlah mereka ada 79 orang. Ambil sebenarnya ayat ni ya, kerana nombor-nombor ni tuan-tuan biasanya ada rahsia di sebalik tu. Ya, dan Allah bukan saja-saja letak nombor ni. There must be reason for that. Ya, tapi rahsianya di sisi Allah lah. Cuma kita nak ingat, macam mana nak ingat ayat tu, ayat 79. Bayangkanlah 79 orang, ya, mereka bersatu dalam satu persatuan, satu platform yang sama, ya, persatuan nelayan ke, kita kata koperasi nelayan ke, dan mereka bekerja sama. Tetapi, ya, di belakang mereka ada seorang raja yang zalim, ya, yang kerjanya merampas kapal yang elok. Jadi sebab tu Nabi Khidir dia cuba menyelesaikan masalah dengan melubangi kapal tadi. Ditegur oleh Nabi Musa. Jadi bila Nabi Musa tegur, ya, nak buat macam mana? Ya, Nabi Khidir kena ceritalah. Ya, untuk pengetahuan, for your info, ya, Musa, sebenarnya yang aku lubang ini ada sebab. Apa sebab dia? Kerana nak elak daripada raja yang zalim tadi ambil kapal tu, dia rampas kapal tu. Dan dia bukan rampas kapal yang tak elok, dia tak rampas, dia ambil kapal yang baik. Kapal yang baik tadi, ya, Safinatun. Kapal yang baik tadi kita panggil kapal yang apa tadi Kak Lis? Apa kapal tu? Kapal yang baik tadi? Kapal yang baik tadi. Kapal apa? Ya. Solehah. Kapal yang solehah. Ya, mana soleh dan solehah ni bukan makna orang soleh yang rajin sembahyang, rajin beribadah saja. Juga mana benda-benda yang baik. Macam rumah kita, baitun soleh. Rumah tu pun soleh. Ya, mana rumah tu elok lah. Tak ada pecah sana, tak ada pecah sini, tak ada bocor. Ya, tak ada benda-benda yang tak elok kita kata. Ya, tak ada anak-anak, itu rumah yang soleh. Kalau kapal yang elok, tak ada bocor, ya. Dia punya apa kita panggil fizikal dia tu masih strong lagi, masih elok, masih boleh digunakan untuk berlayar. Enjin dia bagus, ya. Kita panggil dia solehah. Kalau dia masculine, soleh.
Ya, okey ya. Kemudian kita ada jumpa perkataan bahar. Bahar. Apa makna bahar? Bahar adalah laut. Laut. Ya. Secara umum. Bahar boleh tak makna sungai? Boleh. Boleh tak bahar makna tasik besar? Pun boleh. Ya, sebab bahar dalam bahasa Arab boleh makna tiga-tiga. Sebab tu orang Arab Mesir panggil Sungai Nil Bahar Nil dipanggil. Kerana ya fungsi ataupun sumbangan ya contribution yang dibuat oleh Sungai Nil kepada mereka, ya, sumber ikan. Ya, ada ikan apa kita panggil? Ada ikan apa ya? Istilahnya ikan yang kita buat apa? Ikan siakap ada, ya. Ikan macam-macam ikan ya yang boleh digunakan untuk makan masyarakat Mesir. Mereka jauh pada laut. Kalau di utara dekat Mediterranean adalah Red Sea ada, tapi yang tengah-tengah tu jauh pada laut. Ya, Allah anugerahkan Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Sungai yang disebut kehadirannya dalam Al-Quran. Dalam hadis tak payah tanyalah, ya. Banyak hadis yang sebut tentang Sungai Nil. Tempat ya tamadun manusia. Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan oleh maknya di Sungai Nil. Dan Sungai Nil ni dia pelik kan, sebab dia berlayar bergerak daripada selatan ke utara. Kebanyakan sungai utara ke selatan. Ya, macam Sungai Euphrates, Sungai Tigris ya, utara ke selatan, utara. Tapi kalau Sungai Nil daripada selatan ke utara, itu pelik lah. Ya, seperti mana salah satu sungai di Malaysia kan. Sungai apa kat Malaysia yang bergerak daripada selatan ke utara? Sungai negeri mana? Tuan-tuan, sungai negeri mana? Jangan lupalah ya, selalu kita duk sebut sungai itu. Ya, sebab tu banjir selatan dulu baru utara. Sungai apa tu? Haji Asyari, sungai apa? Kat Malaysia. Semenanjung, bukan Sabah Sarawak. Sungai macam Sungai Nil. Sungai Golok tak Ustaz? Sungai Golok utara ke selatan juga, ya. Lepas tu bila Thailand banjir, ya, bila Thailand banjir, Kelantan pun banjir juga, ya. Sungai Kelantan. Sungai Kelantan. Sungai Kelantan. Ya, sebab tu Sungai Kelantan dia basit kan, kampung dia banjir dulu. Barulah Kota Baru banjir. Sebab kampung dia dekat apa? Dekat apa ni? Apa nama tu? Dekat kampung durian apa tu? Ya, di Kuala Kerai. Kuala Kerai tu sebab Kuala Kerai selatan, ya. Macam itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, ada apa-apa last kalau ada soalan, ya. Tadi kita bincang yang mana tadi? Ya, kita bincang ya ayat tadi, ya. Ni ayat dia. Tuan-tuan boleh nampak ya, ayat tadi. Ayat 79 kita dah terjemahkan, ya. Kita terjemah sekali lagi. Amma safinatu, adapun kapal itu, kapal yang mereka naiki tu. Fakanat, ya, adalah ia limasakin, dimiliki oleh orang-orang miskin. Ya, berapa jumlah mereka? 79 tadi, senang ingat. Ya'maluna, mereka sentiasa bekerja, profession mereka, ya, bekerja di laut. Sebagai nelayan boleh, sebagai pencari mutiara, kerang dan sebagainya boleh, ya. Sebagai apa? Pencari apa kita panggil, ya, batu apa kita panggil, ya. Yang cantik-cantik tu apa tuan-tuan? Dalam laut tu selain daripada mutiara apa dia? Yang jumpa bawah laut tu, yang cantik-cantik tu apa nama dia? Karang laut. Coral. Bahasa Melayu dia. Itu tadi mutiara. Daripada mutiara. Batu karang. Batu karang, ya. Batu karang, ya. Jadi batu karang, ya. Sebab nanti tuan-tuan kata kalau mutiara dah kaya lah mereka ustaz. Okey, batu karang. Ya, sebab tu tak kaya, ya. Tapi boleh hidup lah. Ataupun mereka bawa orang ke sana kemari, ya. Sebab kalau mereka hanya nelayan, ya, maknanya tak sesuai lah untuk apa ni Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik, ya. Jadi maknanya bukan sekadar untuk tangkap ikan, untuk cari batu karang, ya, tetapi juga untuk bawa penumpang. Sebab mereka ramai, ya. Jadi yang nelayan lah, yang cari batu karang lah, tapi yang bawa penumpang ke sana kemari tu termasuk juga kapal yang sama, ya. Dan kapal tu pula nak dirampas oleh raja yang zalim tadi. Ya, jadi kata Nabi Khidir, fa aradtu an aibaha, aku nak rosakkan kapal tu, aku nak aibkan kapal tu. Ya, tujuan dia kerana apa? Kerana wa kana wara'ahum. Ya, di belakang mereka, ya, tak lama lagi datang pula ya malikun, seorang raja, ya, ya'khuzu, yang mengambil kulla safinatin, setiap kapal yang baik. Ya, perkataan baik tu tak sebut. Sebab dia dalam kurungan solihah. Ya, jadi perkataan solihah tu digugurkan. Itu panggil hazaf tadi tuan-tuan. Hazaf al-kalimah, ya, digugurkan, ya, elipsis dia panggil. Jadi kita gugurkan perkataan tu, ya, tapi understood, orang faham. Ya, jadi bila orang faham tak perlu letak solihah tu. Ya, in bracket saja.
Jadi pada ayat 79 daripada surah Al-Kahfi terdapat hazaf al-kalimah. Ada kalimah yang digugurkan, ya. Ni kata apa ni, Abu Syadi kata. Ayat ini berkaitan kisah Khidir dan Nabi Musa, berkaitan kisah Khidir dan Nabi Musa ketika Khidir membocorkan perahu milik orang miskin, ya. Ibnu Katsir kata, tindakan Khidir adalah mengelak berlaku kezaliman oleh raja ke atas golongan miskin. Dalam mereka miskin, kapal pula dirampas. Macam mana nak buat kerja? Ya, namun pada zahir ayat tidak terdapat perkataan yang menjelaskan perihal keadaan perahu, tak ada. Zahirnya tak nampak, ya. Literally tak nampak. Perkataan yang dimaksudkan ialah solihah yang membawa maksud selamat atau tidak rosak. Cantik tuan-tuan, ya. Kita dapat dah. Ya, banyak ilmu kita dapat tuan-tuan, ya. Dapat grammar, dapat makna, dapat tafsir, dapat tadabbur dan sebagainya. Okey, ya. Itulah yang boleh Ustaz kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat tuan-tuan. Ya, ada apa-apa soalan last kalau ada? Ustaz, Silakan. Ni ayat lain boleh tak Ustaz nak tanya tajwid? Nak tanya tajwid, ya. Boleh tanyalah, tapi Ustaz bukan pakar tajwid, ya. Ustaz sekadar yang boleh bantu tak bantu, ya. Silakan. Page 525. Oh, benda lain. Lain boleh tak Ustaz? Oh, tak Sikit kot. je. Ya. Kemudian tak boleh, kemudian. Boleh lah. Ya, Dah kemudian, malam ya. dah. Sebab dah malam dah, ya. Nanti ada kelas esok pula, ya. Tapi Kalau ada kelas pagi. ataupun tu, WhatsApp saja, ya. Kak Zainab boleh WhatsApp saja apa ayat tadi, nanti kalau Ustaz bantu, boleh bantu, nanti kita sebut dalam kelas lain nanti insya-Allah. Okey. Nanti WhatsApp, ya. Okey. Sekadar tu, terima kasih pada Kak Masyitah, pada Persatuan Wanita Islam Prihatin, ya. Pada Kak Masyitah, selamat bermusafir esok, ya. Mudah-mudahan enjoy dan selamat pergi, selamat balik. Kak Masyitah, Terima kasih Ustaz. ya sama-sama, Ustaz, ya. okey, Ya. jadi kita minggu depan kita ada kelas 17 dengan 24 Betul. Mei dengan 31, sorry. Tapi saya ada 31 aja Ustaz, ya? Tak apa. Tak ada hal. Kita on saja. Ada rakaman kan? Macam tadi. Ya, Ada rakaman. Yang penting ada rakaman, nanti boleh tengok balik. Okey, Ustaz kalau boleh, okeylah Ustaz teruskan yang ayat-ayat Al-Quran ni. Jadi kita dapat belajar new words juga kalau boleh kan, new Ya, betul. vocab kan. Dapat Tetapi- vocab, dapat grammar juga, ya. Tapi Ustaz akan continue juga yang buku Quranic words je ke Ustaz? Arabic English InsyaAllah, ni. ya. Ustaz tadi ada Sebab- satu lagi nak share tu, tapi dah tak sempat dah sebab ini pun dah sebab- lama. Satu ayat je kan. From this book Ustaz, I think we Yeah. learn a lot more. So all the new vocab kat sini kan. Betul. Ya. Okey, Boleh, terima boleh, kasih insyaAllah. Ustaz dan Ya, semua sama-sama. jemaah Ya, yang masih sama-sama. bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. Sama-sama, ya. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Antum jazakumullah khairan. Sama-sama, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi